mahal ni. Okey, tahniah bersama-sama. Terima kasih SMK Slim River. Okey. Okey anak-anak, baiklah kita sudah 82:29 dan cikgu nak bertanya kepada host kita ataupun unit teknikal, adakah Cikgu Abdi sudah bersama di talian? Kejap anak-anak ya. Cikgu Amri dah masuk ke? Cikgu Amri dah masuk? Nak tanya Cikgu Amri dah masuk ke? Kejap saya cuba hubungi dia. Ya. Terima kasih Cikgu Tio. Sekejap anak-anak ya, kita cuba hubungi Cikgu tuan penceramah kita yang hebat, yang berpengalaman, yang banyak ilmu dan menyelami begitu mendalam seluk-beluk ilmu fizik ini. Jadi kita sama-sama pelajari dan kita selami ilmu ini, perkongsian ini yang sangat menarik. Yang lepas cikgu dah join dan cikgu belajar, rupanya di sana, di sebalik formula ini banyak benda yang kita boleh belajar. Rugi kalau kita tak manfaatkan yang formula ada terpampang di hadapan kertas soalan tu, tapi kita biarkan begitu saja. Rugi. Rupanya di sana ada kunci-kunci rahsia yang kita boleh gunakan untuk bongkarkan permasalahan kita hingga kita mendapat solution yang berkesan. Jadi anak-anak insyaAllah, jadi malam ni kita akan bersama-sama SMK Bukit Mewah bersama Musi Melaka. Ni kita ni dah pusing satu Malaysia ni. Di Melaka, cikgu pernah sampai di Aikro, pernah sampai di Zoo Melaka. Okey, apa khabar orang Melaka semua? Tahniah, terima kasih. Bersama-sama terus semangat walaupun penat dengan amali tadi, tapi terus bangkit untuk belajar dan belajar. Inilah semangat yang kita nak kepada anak-anak pelajar semua. Tahniah. Salam SMK Kelapa Sawit Kulai. Ini tempat cikgu dulu ni. Cikgu di Sudai selalu sampai di Kulai. Sebab di situ adanya SMK Kulai besar. Kelapa Sawit tempat cikgu rakan-rakan untuk bersilat. Cikgu di Johor banyak bersilat. Di Kelantan dia tak sempat bersilat, duduk berfizik. Okey, terima kasih anak-anak Kulai yang mengenangkan kembali nostalgia cikgu di Johor. Terima kasih. Baik, kita menunggu kehadiran. Sekali lagi anak-anak semua kita buat panggilan. Kira-kira adakah Cikgu Amri sudah bersama di talian? Okey, tak apa. Kita teruskan dahulu sesi kita ini. Tengok ruangan chatting lain-lain. Kalau ada lagi salam SK Semambu Pahang. Cikgu, kalau nak tengok balik sesi GM yang ni, nak tengok kat mana ya? Okey, nanti kita akan kongsikan akhir nanti. Unit teknikal Cikgu Kio akan beritahu linknya nanti. Kita bersama dengan tim cikgu-cikgu yang akan susung perkara itulah. Akan memaklumkan kepada anak. Dah ada grup Telegram tak yang cikgu difahamkan begitu. Okey, SMIT Penang. Tadi Penang bersama. Okey. Okey, moderator Cikgu Abdul Rahman, kita punya penceramah pada malam ni sudah pun sampai. Kita raikan Cikgu Amri bin Cik Seman daripada Sekolah Muhammad Faris Petra. Assalamualaikum, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi, selamat malam yang dikasihi Cikgu Amri. Yang hebat insya-Allah anak-anak semua. Syukur kita dapat bersama-sama dengan tuan guru kita Cikgu Amri. Okey, so kita tidak berceloteh panjang lah sebab cikgu dah banyak tadi kan berceloteh dengan anak-anak. So cikgu nak serahkan seterusnya. Boleh Cikgu Amri? Boleh sekejap. Nanti saya nak buka ni sekejap. Ya, kita beri masa Cikgu Amri untuk teknikal dahulu. Okey, I love you Abang DJ. Okey, SMK Datuk Seri Kamaluddin. Sedap suara. Seri Manjung. Kita dah ke Manjung, Kedah, SMK Impian Emas. Wah, ini sekolah cikgu pernah sampai berceramah dulu ni. Okey, Pasir Pasu Kedah. Okey, bagus juga ruangan chatting ni boleh menceritakan kedudukan lokasi anak-anak kita ni dah zaman yang begitu berkembang pesat tak terfikir dahulu kita boleh bersembang santai
dengan ramainya dengan jarak yang jauh. Okay, alhamdulillah. Tahniah anak-anak. Okey. Cikgu Amri dalam proses share screen sekejap ya. Kita cuba tengok. Teknikal pun sedang masuk untuk live anak-anak. Kita ada stream untuk live. AJK Fizik minta nyanyi. Nak nyanyi lagu Fizik. Okey, nak tanya dah boleh nampak skrin ke belum? Alhamdulillah, nampaknya sudah nampak Sudah on the way. Okey, kalau begitu cikgu nak mengundur diri dahulu untuk menyerahkan sesi ini kepada cikgu. Dia nanti kita tunggu sebab macam last time pun dia payah sikit dia nak share ni. Tunggu kejap ya. Nampak macam dah okey. Okey, boleh itu lagi juga. Dia punya paparan tu dah nampak tetapi dia punya bahan tu belum terpapar. Okey, sudah nampak. Okey, dah boleh Dah nampak dah. Nampak dah. Okey, baik. Terima kasih semua. Okey. Teruskan Cikgu Amri ya. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat malam pada semua. Okey, malam ni alhamdulillah kita diberi peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama sekali lagi sambung apa yang kita dah bincang minggu lepas. Sebelum itu saya nak ucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah dan alhamdulillah kita telah pun selesai menjalani ujian amali sepadu SPM 2021 dengan jayanya. Alhamdulillah InsyaAllah kita tinggalkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita memperoleh kejayaan yang cemerlang nanti. Jangan fikirlah. Okey, fokus kita ialah untuk menduduki peperiksaan bertulis pula kali ni. Okey, so apa yang kita nak buat malam ni, kita nak sambung. Okey, kalau minggu lepas, minggu yang sebelum ni, okey, kita berhenti dekat hukum gas. Kita berhenti dekat hukum gas. Kan? Betul tak? Kalau tak silap saya kita berhenti kat hukum gas. Betul? Betul cikgu, ya betul. Okey, terima kasih. So malam ni kita nak sambung So kita dah pergi ke nombor 3 malam ni nombor 3 dan nombor 4 insya-Allah nombor 3 dan nombor 4. So kita nak gunakan formula yang cikgu bagi yang saya bagi kat sini adalah ku lekat dan pasangan dia adalah le kuja. Okey, dia sesuai untuk pembiasan cahaya, okey, pembiasan ataupun diffraction of light, tetapi kita boleh juga guna sebenarnya untuk any diffraction of waves. Tapi dengan sedikit pengubahsuaian lah. Sebab formula ni kita memang guna khas untuk cahaya. Kalau kita nak guna untuk different waves, contoh kita nak guna dia untuk water waves ataupun sound wave, so kita kena ada buat sedikit pengubahsuaian. Tak apa, nanti kita akan tengok insya-Allah. Okey, so kita bagi perhatian dulu dekat ku lekat dan juga le kuja. Okey, jom. So kita semua pelajar minta semak ataupun rujuk kepada soalan objektif nombor 3 ni. Soalan objektif nombor 3. Okey, so saya direct saja terus macam mana kita nak gunakan formula itu. Macam kita tulis tadi. Okey, so kita ada formula tu. Kita ada kita sengaja tulis macam ni le kuja. Okey. Atau kita ada ku lekat. Siapa yang dah ada, dah tahu, cikgu dia dah ajar, so kita buat ulang kaji sikit. Siapa yang belum tahu, kalau sesuai dan rasa selesa nak guna, kita boleh guna Okey, formula ni khusus untuk pembiasan, diffraction of waves. Okey. So macam mana? Okey, kita tengok soalan Kita tengok soalan. Okey, Raja 9 menunjukkan satu gelombang air yang sedang bergerak dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Okey, jadi kata kunci kepada soalan ni adalah gelombang air sedang
bergerak, okay, of course, propagate ataupun moving daripada kawasan dalam, okay, deep area to the shallow area ataupun shallow region, kawasan cetek. Okay, apa sebenarnya yang diwakili ataupun apa yang sedang dialami oleh gelombang? Okay, gelombang ni dia ada kesan, ada satu fenomena yang kita panggil dia pembiasan. Okay, mari kita ulang kaji sikit. Kita panggil fenomena dia adalah pembiasan gelombang. So apa, so sebenarnya kita kena faham pembiasan gelombang ni. Okay, fenomena pembiasan. Okay, especially bagi gelombang air. Okay, gelombang air ni sebab, okay, secara umumnya pembiasan ni, okay, idea ataupun pembiasan ni adalah kesan daripada apa? Okay, ada dua kata kunci untuk pembiasan. Pertama sekali, pembiasan adalah pembengkokan lintasan. Ada double lah suara ni. Ada humming. Pembengkokan. Pembengkokan ni K dia satu lah. Pembengkokan arah rambatan. Pembengkokan arah rambatan. Itu penting. Apa maksud pembiasan? Ialah gelombang itu mengalami pembengkokan dalam arah gerakan dia. Okey, yang kedua, poin penting untuk kita faham pembiasan gelombang ni adalah punca kepada pembengkokan arah ni ialah disebabkan oleh hal laju ataupun kita panggil laju gelombang itu berubah. Laju gelombang berubah. Ini poin penting dia. Okey. Laju gelombang berubah. Okey, barulah poin dia, punca kepada semua ni, punca kepada semua ni adalah apa dia? Disebabkan oleh apa? Kerana gelombang merambat, okey, ataupun propagate, merambat melalui medium berbeza. Ini kata kunci kepada pembiasan. So ada 3 poin, ada 3 kata kunci kepada kenapa pembiasan gelombang berlaku. Itu kita kena faham. Sebab soalan, apa-apa saja soalan, dia mesti berdasarkan satu konsep, satu prinsip, satu hukum fizik. Jadi dia tak akan tanya soalan saja-saja. Dia soalan tu mesti nak menguji konsep, nak menguji prinsip fizik, nak menguji hukum fizik. Jadi bila ada gambar rajah ni adalah satu cetusan idea kepada satu konsep, satu hukum, satu prinsip fizik yang dia nak tanya. So kalau kita nampak saja gambar ni, kita tahu bahawa penyataan dia adalah gelombang air sedang bergerak dan dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Jadi kat situ dalam dan cetek ni telah mewakili medium. Dalam dan cetek ni telah merujuk kepada medium yang berbeza. Walaupun air adalah medium yang sama, gelombang air ni adalah gelombang yang sama, gelombang air juga sebelah sini, gelombang air juga sebelah sini, tapi dalam dan cetek ni mewakili medium yang berbeza. Jadi apa yang akan berlaku kesan daripada gelombang merambat, propagate through a different medium is, kita panggil apa dia? Directions of propagation will be bent, akan dibengkokkan. Jadi dia tak boleh pergi straight dah. Kalau orang Kelantan panggil, dia tak boleh nak pergi bergerak lurus dah. Sebab dia akan mengalami pembengkokan. Directions of propagation. Kenapa? Kenapa dia terbengkok? Kenapa dia tak boleh pergi straight? Sebab laju gelombang akan berubah. Ataupun mengalami perubahan. Sama ada makin laju atau makin
perlahan. Kita panggil laju dia bertambah ataupun berkurang, dan yang menyebabkan pembengkokan itu berlaku apabila dia merambat melalui medium yang berbeza. Okey, so itu dia punya point of, kita panggil phenomenon ataupun konsep pembiasan kat situ. Jadi apa guna formula ni? Apa guna formula ni? Okey, formula ni kita nak gunakan dia ialah untuk menentukan directions of propagation dia. Pembengkokan tu nak pergi ke mana? Sebab sepatutnya dia pergi lurus. So, bila dia mengalami pembiasan, dia akan terbengkok. Dia tak boleh pergi lurus dah. Jadi dia nak bengkok ke mana? Jadi kita gunakan formula kita. Ku lekat dan lekuja ni adalah untuk menentukan arah propagation dia selepas pembiasan tu berlaku. Jadi kalau ku lekat ni, dia merujuk kepada perkataan kurang tumpat. Okey, kurang tumpat. Bila kita cakap dia daripada segi konsep pembiasan ni, okey. So ada istilah ketumpatan yang kita kena tahu lepas ni kurang tumpat ke lebih tumpat. Apabila gelombang bergerak daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, so apa yang berlaku dekat dia? Dia akan terbengkok mendekati. Mendekati garis normal. Dia akan mendekati garis normal. Jadi itu maksud ku lekat. Kurang tumpat ke lebih tumpat. Apabila gelombang bergerak daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, dia akan mendekati garis normal. So kalau kita tengok formula ni, dia sesuai untuk gelombang cahaya secara terus. Okey, maksudnya gelombang cahaya ni kita tak perlu buat pengubahsuaian. Okey? Sebaliknya, okey, saya terang dulu apa maksud lekuja. Lekuja pula adalah sebaliknya. Kalau cahaya bergerak daripada lebih tumpat ke kurang tumpat. Ke kurang tumpat. So dia akan menjadi apa? Dia akan menjauhi garis normal. Arah rambatan dia akan menjauhi garis normal. So kita ada ku lekat. Okey. Kat sini kita ada ku ja. Okey, macam saya cakap tadi, okey, formula ni adalah untuk gelombang cahaya. So macam mana pula kita nak gunakan formula ni untuk gelombang air? So kita buat sedikit pengubahsuaian. Dia ada pengubahsuaian saya cakap tadi kan. Kalau gelombang air, okey, tumpat ni bila kita sebut pasal cahaya, tumpat ni kita kena tahu bahawa ketumpatan ni adalah merujuk kepada ketumpatan optik. So kita kena tahu dia ada konsep kat situ adalah ketumpatan optik. Kita merujuk kepada ketumpatan optik. So kita kena tahu bahawa ketumpatan yang dirujuk adalah ketumpatan optik. Dia tak sama kan? Okey, so apa pula, macam mana pula kita nak gunakan formula ni untuk gelombang air? Sebab actually formula ni kita gunakan dia secara terus untuk gelombang cahaya. Untuk gelombang cahaya. Gelombang cahaya tak payah buat pengubahsuaian. Okey, sebab soalan ni gelombang air, nanti kita tengok kat gelombang cahaya lah kamu boleh gunakan. Okey, untuk gelombang air, kita kena buat pengubahsuaian. Semua pelajar kena ambil maklum bahawa kalau kawasan dalam, deep area, kawasan dalam, dia adalah sama dengan, ataupun kita buat pengubahsuaian dia, dia adalah kurang tumpat. So kita guna formula tu tapi dengan sedikit pengubahsuaian. Kalau kawasan cetek, dia adalah lebih tumpat.
Okay. So jangan ni lah. Jangan rasa susah lah sebab kita guna le tu lebih tumpat. So kalau kita nak ubah suai sikit, kita boleh lah kan. Ikut kreativiti masing-masing. So kita tulis kat sini sama ada le kuja, ku lekat dia sama dengan ce lekat. Okay, cetek. Sorry. Okay. Kalau dalam, mana kawasan dalam? Dalam ni adalah kurang tumpat. So dia kat sini. Dah lekat. So pengubahsuaian dia macam tu. Ku lekat ni adalah dah lekat. Kalau le kuja, dia adalah ce. Apa dia? Ce kuja. Okey, faham ke tak? Boleh Faham. Okey. Macam tu kita pengubahsuaian sikit ya. Sebab kita tak nak banyak sangat formula. Jadi kita nak guna satu tapi dengan sedikit pengubahsuaian. Jadi kalau kita ada ku lekat ataupun dah lekat. Ku lekat, dah lekat ataupun le kuja dia sama dengan ce kuja. Cetek lah ce kuja. Cetek ce kuja. Okey. So kalau kita tengok, okey, mari kita jawab soalan. Okey, pen merah lah kalau nak jawab kan. Okey, so dia kata yang manakah antara berikut akan berlaku apabila gelombang memasuki kawasan cetek. Jadi tadi kita dah buat satu gambaran konsep. Okey, so kita kena tahu konsep pembiasan lah. Okey, pembiasan ni satu sebab dia ada perubahan laju. Laju dia berubah. Jadi kita kena tahu laju dekat kawasan dalam adalah tinggi. Laju gelombang air dekat kawasan dalam tinggi, laju dekat kawasan cetek adalah rendah, lebih rendah. Okey? Tu satu laju. So lambda dia, okey, lambda dia ada kaitan dengan apa? Macam ni kita nak tentukan lambda? Sebab kita ada V sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. So kerana persamaan ini, okey, daripada satu sumber gelombang air yang sama, maksudnya kita anggap frekuensi bagi gelombang air ini adalah tidak berubah ataupun malah. Sebab dia berasal daripada asal yang sama. Okey, sumber yang sama. Cuma gelombang itu melalui dua kawasan yang berbeza. Jadi kesimpulan dia, kita akan dapati V dengan lambda ni berkadar terus. Maka sebarang peningkatan ataupun perubahan kepada V adalah berkadar langsung dengan lambda. Jadi jika V adalah tinggi, maka pada kawasan dalam, lambda juga adalah besar. Manakala dekat kawasan cetek kerana hal lajunya berkurang, maka lambda bagi gelombang pun akan berkurang. Okey, yang itu habis cerita dia pasal pemboleh ubah yang terlibat dalam pembiasan. Sekarang gunakan formula ni untuk menentukan arah pembengkokan bagi rambatan. Kita nak tengok pembengkokan tu pula arah dia macam mana. Jadi kita gunakan dalam adalah dah, okey, kepada cetek. Okey. Dalam dah cekat kita tak gunalah dah cekat dia ku lekat adalah dah cekat. Kalau le kuja kita guna dia cetek kepada dalam. Apa dia? Kan betul tak? Baru jadi kan? Dah cekat ataupun cedaja. So tak apalah, le kuja tu kita fahamlah kan. Cetek kepada dalam jauh ataupun dalam kepada cetek dekat. So kini ini dalam kepada cetek. Jadi apa sepatutnya yang berlaku kepada arah pembengkokan? So kalau sepatutnya dia akan, kalau tak ada perubahan dia akan pergi straight. So kalau sebelah sini dia akan mendekati normal. Kalau ini straight, kat sini dia akan menjauhi normal. Jadi sebab formula kita kata dah cekat. Jadi dia akan mendekati garis normal.
Very good, betul. Okay, so dia akan mendekati garis normal. So kalau dalam soalan kertas 2 dia akan minta kita lukis, so kita kena lukis macam ni lah. Dan kalau dia minta kita lukis apa? Gambar rajah bagi apa? Gambar rajah bagi muka gelombang. So kita kena pastikan semua muka gelombang kita mestilah apa dia? 90 darjah dengan permukaan. Betul. Dengan garis. Dengan garis-garis ni. Okey, tengok macam selukis ni. Sorry, macam selukis ni kita patutnya kita lukis dia apa? Lebih rapat. Nampak ada beza dengan yang atas tu. Dengan yang gelombang 7. Ni gelombang terbias. So dia akan jadi lebih rapat lah. Okay. Nampak tak? Sepatutnya macam tu lah. Nampak dia lebih pendek. Okay. Jadi, so kalau kita dah apa kita panggil, kita telah mengkaji gambar rajah ni, barulah kita cuba jawab soalan. Kalau selalunya pelajar suka tengok soalan dulu baru kaji. Nampak? Kalau macam sekaji dulu gambar. Tak tahu soalan nak tanya apa. So kita faham semua, gambar ni pasal apa, lepas tu kita tengok. Dia kata, which of the following happens when wave entering the shallow region? Maksudnya daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Apa berlaku? So nampak tak? Kita dah ada satu gambaran. So halaju dia berkurang. So yang ni betul. Okay, arah pergerakan membengkok menjauhi garis normal. Sedangkan salah. Kita kata tadi dia mendekati. So yang ni salah. Very good. Dan satu lagi jarak gelombang berkurang. So kita dah nampak betul jarak gelombang berkurang. So jawapan dia adalah 1 dan 3. Jawapan dia B. Okey. Okey, tu satu contoh untuk kita gunakan formula ku lekat ataupun le kujar. Pengubahsuaian dia dah cekat dengan C darjah. Okey. Boleh Okey, so kita nak pergi lagi. Kalau tak ada apa-apa soalan, ada soalan tak? Ada Kalau tak ada kita pergi nombor 4. Okey, sebab faham. Tak ada. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, now kita nak pergi dekat soalan nombor 4. So soalan nombor 4 ni, kalau kita tengok soalan dia duduk kat atas, sorry. Okey, so dia kata antara raja-raja ABC nanti kita tengok, yang manakah menunjukkan fenomena pantulan dalam penuh. Okey, pantulan dalam penuh. Okey. So pantulan dalam penuh ni sebenarnya dia ada satu konsep yang lain. Okey, tapi kita perlukan juga lekuja ataupun kulekat tu. Tapi since soalan ni dah ada, so boleh bincang lah untuk kita buat ulang kaji. Manalah tahu ada konsep pantulan dalam penuh dalam SPM ke tahun ni. Alhamdulillah kita buat ulang kaji sikit malam ni. Okey, kalau kita bercakap pasal pantulan dalam penuh, saya contohkan area yang ada kawasan ni Okey, pantulan dalam penuh sebab dia dah sebut dah tadi. Soalan memang dah terang dah kata, okey, konsep yang dia akan tanya adalah pantulan dalam penuh. Kalau dalam English kita panggil dia total internal reflection. Okey, total internal reflection. Okey, ada cikgu dia bagi singkatan PDP. Okey, kalau sebagai singkatan TIR lah. TIR. Okey, PDP ataupun TIR. Okey. So ingat, setiap konsep ni dia mesti bertunjang kepada beberapa point. Tu cara kita nak ingat setiap konsep dia ada point dia. Kita panggil kata kunci kepada konsep tersebut. Okay, pertama sekali pantulan dalam penuh ni hanya berlaku. Tengok ada perkataan saya tulis kat ni, sorry. Kita bagi dia penegasan sikit. Okey, hanya berlaku. Okey, kita buat okey. Okey, sorry. Okey, kita buat dia style nota sikit. Okey, pantulan dalam penuh ni. Alright, sorry. Okey, pantulan dalam penuh ni kita nak strengthen dia punya konsep ialah dia hanya nampak tak? Dia bukan boleh berlaku
simply happen. Okay, it's not simply happen, simply occur. Tak. Dia hanya berlaku. Maksudnya dia ada syarat lah. Saya selalu guna perkataan syarat. Dia nak berlaku, dia ada syarat. Kalau pembiasan, dia boleh berlaku mudah aja. Pembiasan dia boleh berlaku mudah. Daripada tumpat ke kurang tumpat, daripada kurang tumpat ke tumpat, dia boleh happen. Okay? Tetapi kalau pantulan dalam penuh, konsep dia hanya berlaku. Tu yang penting sekali. Dia ada syarat lah kita panggil. Kalau hanya berlaku ni maksudnya syarat. Kan? Okey, apa syaratnya? Okey, kalau dalam kelas saya suka tanya, tapi kat sini sebagai tahu. I greater than C. I lebih besar daripada C. Very good, very good. Okey, thank you very much. Okey, yang pertama sekali, yang tadi awak sebut tu yang kedua. Okey, cahaya ni mesti melalui apa dia? Mesti bergerak daripada lebih tumpat. Cahaya ni mesti dari lebih tumpat. Okey, lebih tumpat ni maksudnya secara optik dah. Lebih tumpat secara optik ke kurang tumpat. Okey, secara optik lah. Kalau kita sebut pasal gelombang cahaya ni, dia mesti optical density. Ketumpatan optik. Sorry, dah jadi English lah. Ketumpatan optik. Ketumpatan Lekuja. Okey. So dia mesti daripada keadaan lekuja. Kalau awak tengok, very good. Kalau awak tengok dia bukan lekuja, maksudnya dia bukan pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh tak boleh berlaku. Betul. So kita kena nilaikan dia. Pantulan dalam penuh hanya boleh berlaku kalau cahaya tu adalah lekuja. Very good. Okay, terima kasih. Point dia kat situ. Lekuja sahaja boleh menjadikan pantulan dalam penuh berlaku. Very good. Kalau kulekat sampai kiamat, pantulan dalam penuh tak boleh berlaku. Okay, so yang kedua, syarat kedua, tadi ramai yang sebut. So kita panggil sudut tuju dia. Okay, sudut tuju ni dalam lekuja, dalam dalam lebih tumpat lah, sebab cahaya dari kawasan lebih tumpat ke kurang tumpat. So sudut tuju mesti dalam lebih tumpat. So sudut tuju ni selalunya kita label sebagai I. Sudut tuju dalam medium lebih tumpat. Tak apa, kita stress sekali lagi. Okey, lebih tumpat secara optik. Secara optik melebihi, lebih besar. Melebihi. Dia mesti syarat dia melebihi. Melebihi, tak apa, depan ni kita buat simbol dia. Melebihi sudut genting. Very good. Sudut genting. Critical angle. Very good, critical angle. C adalah sisa wuduhnya. Okey, maksudnya kesimpulan dia I lebih besar daripada C. Very good. Okey, so ada dua syarat. So sebab soalan tanya, antara tiga rajah ni, yang manakah akan menghasilkan pantulan dalam penuh? Jadi kat sini kita stresskan dua syarat. Okey, di mana pantulan dalam penuh akan berlaku kalau cahaya tu memenuhi syarat lekuja. Dia mesti bergerak daripada lebih tumpat ke kurang tumpat. Very good. Okey. So ja ni tak penting dalam ni, tapi lekuja tu kita nak situasi dia. Yang kedua, I melebihi C. Okey, jadi mari kita tengok jawapan dia. Kalau yang A ni, okey. Ni apa dia kalau A ni? Sebenarnya pembiasan. Betul ke tak? Sebab ada cahaya. Betul. Ini kita panggil cahaya terbias. Ada cahaya terbias, cahaya pembiasan. Walaupun ada sedikit cahaya terpantul. Ini adalah kesan daripada permukaan.
So pantulan ni pantulan lemah kita panggil pantulan lemah. Kalau yang macam situasi C ni apa dia? C ni sudut yang sekarang ni. Yang ini kita panggil dia sudut I genting. sama dengan C. Betul. I sama dengan C. Very good. So waktu ni kenapa? Sebab sudut biasan adalah 90 darjah. Manakala jawapan B lah yang menunjukkan bahawa pantulan apa dia? Dalam penuh telah pun berlaku. Okey, boleh? So jawapan dia B. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. So, Boleh jaga. tak ada contoh yang ku lekat tak ada contoh. Boleh. Okey, very good, very good. Okey, dah biasa guna ku lekat dengan lekuja ni. Sir. Biasa. Belum. Beres. Okey, now kita nak pergi lagi buat ulang. Tak apa. Kita buat ulang kaji tak apa. Benda yang dah tahu kita ulang tak apa, dia jadi lebih strong. Dia lebih kuat. Okey, kali ni kita nak pergi ke formula yang pada sangat penting dan sangat efektif. Kenapa saya kata dia efektif? Nombor 5 ni yang nombor 5 ni. Sebab dia merupakan satu soalan yang pada mengikut pengalaman pelajar paling susah nak jawab. Setuju ke tak? Setuju. Setuju lah. Sebab dia melibatkan banyak teknik sebenarnya. Tapi dengan kepit singkir dia akan membuang ataupun menyelesaikan semua teknik-teknik tu, tetapi kita gunakan teknik kepit singkir ni, kita akan dapat satu jawapan yang ringkas tetapi padat dan tepat. Itu penting sekali untuk leraian daya. So siapa yang tak join malam ni, saya rasa agak rugilah. Sebab formula kepit singkir ni awak serasa jarang dengar. Ataupun siapa yang pernah dengar kepit singkir? Saya. Tak pernah. Budak Faris tu macam suara budak Faris je. Saya. Suara Daus ke tu? Aizat. Okey, tak apa. Okey, kita buat ulang kaji untuk kawan-kawan kita kita kongsi dengan kawan-kawan kita satu Malaysia ni. Okey, now saya nak start. Okey, tapi sebelum tu izinkan sebelum kita nak tahu kepit singkir, kita kena tahu sedikit konsep dia. Kita kena faham bahawa kepit singkir ni ataupun leraian daya ni dia bertitik tolak daripada satu konsep daya, leraian daya dan juga paduan daya. Okey, mari kita ulang kaji sikit. Kita ulang kaji kat sini lah, dekat sini nanti saya contoh, lepas tu saya padam balik. Okey. Ataupun awak rasa selesa kita guna whiteboard. Boleh? Boleh. Okey, so kita start Okey. Untuk memahami konsep kepit singkir, sebab dia adalah satu konsep yang menyelesaikan banyak masalah. Okey. Pertama sekali kita kena faham bahawa dalam daya, tajuk utama dia adalah daya. Nampak ke kalau kelabu lawan hitam ni? Nampak Nampak. Nampak sir. Boleh Okey, very good. Okey, daya dalam bahasa Melayu pun dia simbol dengan F. Okey, so bahasa Inggeris kita panggil dia force lah kan? Okey, force. Okey. So daya ni, dua konsep daya ni dua konsep daya pula. Daya ni sebenarnya dua isu dalam daya ni sepanjang yang kita belajar ni. Okey. Ialah kita nak tahu daya bersih sebenarnya. Okey, so daya bersih dia bertitik tolak daripada macam mana cara kita dapatkan. Satu, kita panggil daya paduan. Kita panggil daya paduan. Resultant force. Ataupun kita panggil leraian daya. Daya paduan ni apa bahasa Inggeris? Lupalah pula Resolution of forces. So, ni resolution. Okey, resolution of forces ni leraian daya. Resultant force.
Resolution of force. Okay, leraian daya. Resolution of forces dengan kat sini kita panggil paduan daya. Alah, lupa pula. Resultant force. Resultant force lah kan? Resultant force lah. Okay. Resultant force. Okay, very good. Thank you Okay, so daya-daya ni kita perlu tahu bahawa dia akan dipadukan dan juga dia boleh dileraikan. Okay, mari kita tengok. Okay, so tapi sebelum ni kita dah belajar daya, masa tingkatan 1, 2, 3 kita dah belajar daya. Tapi daya yang banyak dalam soalan peringkat menengah rendah ni ialah kita terujuk kepada daya tunggal. Okay, daya tunggal. So daya paduan selalunya kita tengok juga pada fasa 1 dulu, kita tengok dia adalah secara direct saja. Fasa 1 ni maksudnya semua daya adalah yang bertindak adalah pada paksi yang sama. Okay, so kita ulang kaji Contoh, ada F1 sama dengan 2 Newton. Okey. Kemudian apakah kesan paduan? Okey, paduan ni kita lambangkan dia dengan dia okey, senang sekejap Okey, saya nak bagi dia gambaran yang lebih jelas lah. Apa maksud paduan daya? Okey, kita pergi supaya kita nampak lebih jelas. Okey, so kita analogikan daya tu sedang bertindak ke atas satu objek. Selalu pelajar cakap kotak. Okey, tapi sebenarnya dia bukan kotak, dia adalah objek. Tapi objek tu selambangkan dengan satu petak ni. Dia objek sebenarnya, dia bukan kotak, bukan apalah, bukan blok kayu ke apa, bukan. Dia objek. Okey, so kalau kita ada daya F1, contoh F1 sama dengan 5 Newton. Lepas tu ada lagi daya yang sedang bertindak dekat belakang ni ataupun kat mana-mana, tak kisah, adalah 8 Newton. Okey, nampak tak? So dalam bahagian yang pertama ni kita nampak daya-daya, dua daya ni dia bertindak pada paksi yang sama, iaitu pada paksi mendatar. Kita panggil paksi X. So apakah kesan daya yang sedang bertindak ke atas objek ini? Jadi kita panggil resultant force dia, okey, daya paduan dia adalah sebenarnya F1 sedang dipadukan. So tanda tambah ni sebenarnya bukan merujuk kepada tambah secara matematik. Okey, later dia akan jadi tambah secara matematik, tapi tambah ni sebenarnya merujuk kepada daya tu sedang dipadukan. Okey, kita sedang menghasilkan paduan antara dua daya. Okey, jadi kita tambah dia sebab kita nampak direction dia ke kanan, dua-dua daya ke kanan, so dia at the same direction. So kita boleh tambahlah 5 Newton dipadukan dengan 8 Newton. Sebab orang matematik dia tak letak positif sebab nilai positif tu yang tak ada tanda automatically dia positif. Okey, so kita dapat dia 13 Newton. Okey, ni daya paduan. Okey, lepas ni okey. So contoh kedua, okey, ni sebab sebaliknya kalau objek ni yang sama tapi ditindakkan pada arah yang berlawanan. Minta maaf saya nak tunjuk satu-satu asas dia. Okay, kita meraihkan semua kawan-kawan kita. Okey. Yang dah tahu kita buat ulang kaji. So, resultant force dalam kes kedua ni pula adalah 5 Newton dipadukan dengan negatif 8. Nampak tak? Nampak. So, sepatutnya tulisan kita ni masih lagi tambah. Sebab tambah ni merujuk kepada paduan. Tanda tambah ni adalah paduan. So, macam mana paduan daya? Satu daya ke kanan, satu daya ke kiri. Patutnya kita tulis macam ni. Patutnya. Tapi kebanyakan pelajar kita, okey, dia akan tulis macam ni terus. Nampak tak? So, apa? Kita masih terima. Jadi kita akan dapat dia negatif 3 Newton. Bukan 13 lah. Kita dapat negatif 3 Newton. So apa maksud dia? Maksudnya objek ni sekarang hanya akan mengalami kesan daya iaitu 3 Newton
3 Newton ke sebelah kiri. Kiri. So negatif ni menunjukkan arah yang setara dengan F2. Sebab F2 lebih memberi efek. Jadi 5 Newton ni automatically dah tak ada kesan. Jadi objek ni mengalami kesan 3 Newton ke kiri. Itu specialnya fizik kan. 8 campur 5 tetapi jawapan dia 3. Kalau orang math saja dia kata mana boleh jawapan dia 13. Boleh. Sebab 8 tu bertindak pada arah yang berlawanan dengan 5. Boleh buat teka-teki lah kan. 8 campur 5 jawapan dia 3. Sebab dia adalah konsep daya. Okey, vektor kita panggil vektor. Okey, tetapi tengok dalam fasa 2, okey ni fasa 1. Okey, fasa 1 kita tambah sebaliknya apa dia? Okey lah, kita ada objek ke atas lawan ke bawah kan. 5 Newton lawan 8 Newton. So kalau sesuka cakap siapa menang? 8 lawan 5. Siapa Bawah menang? yang menang. 8. Betul. 8 menang tapi ke mana? So kita akan dapat 8 campur negatif 5. Nampak? Betul. Sekarang seanggap negatif adalah ke atas. Sebab nanti akhirnya objek ni akan menerima kesan 3 Newton ke bawah. Kenapa positif? Sebab 8 ni kita dah pilih ke bawah. So kita dapat 3 Newton ke bawah. Itu kita panggil dia resultant force. Ataupun daya paduan. So penulisan ni kena mantap. Okay? Macam ni sepatutnya tulisan dia. Sepatutnya lah. Tapi kalau kita nak tolak siap-siap pun tak apa. 8 tolak 5, 5 tolak negatif 8 pun tak apa. Okay? Asalkan kita faham arah yang kita pilih dan jawapan yang perlu kita tulis. Okay, now kita nak move to the second phase. Dalam daya paduan fasa 2 ni, kan, dia melibatkan daya-daya yang berada pada suatu sudut daripada satah. Okey, maksudnya contoh, okey, dalam fizik SPM kita hanya nak tengok pada 4 sudut sahaja. Okey. Warna oranye ni nampak ke Nampak Okey, kita nak tengok ada 4 sudut. Ada 2 satah, iaitu satah X dan satah Y. Paksi X dan paksi Y. Okey, so apa yang kita nak tengok? Daya-daya yang bertindak ni adalah pada suatu sudut. Contoh, macam tu. Dia bersudut. Okey, minta maaf kalau tak tepat dekat situ. Okey, kat mana kita nak letak ni? Macam ni. So daya-daya tu sekarang sedang bertindak pada satu sudut. Katakanlah F1 ni dia sedang bertindak pada satu sudut 30 darjah daripada paksi ni. Paksi X ni. Okey. Ini paksi Y. Okey. Manakala kita ada daya kedua ni pula, dia sedang bertindak pada satu sudut mana? Dengan sudut ni dia ada katakanlah 20 darjah je tinggal. Kat sini pula dia telah bertindak dengan 80 darjah. Dari sini tolong open mic. Okey, so nampak tak? Kita ada sudut-sudut. Kita ada sudut-sudut. Dari sini tolong off-kan mic dari sini. Okay, thank you. Okay, so sekarang nampak kita ada sudut-sudut ataupun daya yang bertindak pada satu sudut. So macam mana kita nak tambah sudut-sudut ni? Nak tambah daya-daya ni. So that's why kita ada satu lagi konsep daya paduan tapi yang melibatkan sudut. Okay, so kita kena faham. Okay, so belum lagi pergi kat leraian daya, pergi kat daya paduan dulu. So, daya-daya yang bertindak pada satu sudut bukan pada paksi. Okay, pada fasa 1 kita tengok semua daya-daya ni berada pada paksi X atau paksi Y. Dalam fasa 2, kita ada daya-daya tetapi
daya-daya yang bertindak tersebut ada sudut. Bersudut. Sedang bertindak dalam satu sudut. Jadi macam mana kita nak padukan dia? Macam mana kita nak tambah dia? Ayat senang. Macam mana nak tambahkan daya yang sedang bertindak pada satu sudut? Jadi kita ada dua kaedah. Okay, kita ada dua kaedah. Okay, pertama, belum lagi deraih daya ni belum lagi Kita ada kaedah satu, kita panggil kaedah segitiga. Ni ulang kaji. Kaedah segitiga. Dan yang kedua, kita panggil dia kaedah segi empat selari. Ada dua saja kaedah. Okey, contoh. Saya bagi contoh. Contoh dia. Ada satu objek. Okey, mana nak bagi satu objek. Okey, sedang ditindakkan oleh daya F1 yang berada pada paksi ni sebanyak 30 darjah dan kita ada satu lagi daya yang sedang bertindak F2 dengan sudut kat sini katakanlah 20 darjah. Okey, katakanlah F1 3 Newton, F2 8 Newton. Macam mana kita nak padukan dua daya ni? Macam mana kita nak padukan dua daya ni? So, kita tak boleh simply tambah 8 campur 3. Tak boleh. Sebab kalau kita nak tambah dia mesti pada paksi yang sama, kita boleh tambah terus. So, ya saya. Betul tak? Kita tak boleh tambah terus. Okey, so macam mana nak buat? So, kita gunakan kaedah segitiga. Okey, kaedah segitiga ni, formula dia saya panggil dia teknik ataupun kaedah apa? Lego. Betul, kaedah Lego. Betul. Terima kasih Daus. Daus ke tu? Lego. Kaedah Lego. Daus. Okey, Lego kita panggil kaedah Lego. Lego ni adalah permainan Lego, semua orang tahu Lego kan? Lego ni ada blok-blok macam ni, betul ke tak kelas? Betul. Blok-blok Lego ni kita nak cantum-cantum masa kecil tu. Okey, sekarang dia panggil blok sahaja. Dulu jenama yang Soho ni adalah Lego lah. Lego. Benar, semua orang tahu harap-harap semua orang tahu Lego. Walaupun jenama dia bukan Lego, tetap orang panggil Lego. Okey, kenapa kita panggil teknik Lego? Tengok blok Lego cikgu ni. Cuba tengok blok Lego Sir. Okey, so blok Lego ni kita labelkan dia bahagian yang berbonjol ni sebagai anak panah. Kenapa saya panggil dia Lego? Sebab blok-blok Lego ni hanya boleh bercantum jika kita sambung dia macam ni. Betul tak kelas? Setuju tak? Setuju. Betul. Dua blok Lego setuju. hanya boleh bercantum kalau kita susun dia macam ni. So tak ada Lego yang boleh bercantum macam ni. Kalau ada, tolong bagi tahu Sir. Ada tak Lego yang bila kita letak macam ni, dia melekat? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, ada tak Lego yang bila kita cantum dia macam ni, dia melekat? Tak ada. Tak ada kan? Okay, so kalau macam ni tak ada, so kenapa kaedah ni kita panggil kaedah Lego? Sebab semua pelajar, tengok elok-elok. Semua pelajar untuk nak menyelesaikan masalah ni, sebenarnya dia kena gunakan skala lah. Skala ni maksudnya kita kena gunakan skala 3 Newton dengan 8 dan juga sudut. Okey, so tengok macam mana saya buat. Okey, so saya nak gabung, saya nak dapatkan paduan daya ni. So saya akan letakkan F1 ni
sebanyak 3 cm untuk mewakili 3 Newton dengan sudut dia 30 darjah. Okey. Kemudian sekena alihkan daya kedua ni sebanyak 8 Newton. 8 cm dan sekena pastikan dia adalah 20 darjah ke bawah. Nampak tak kelas? Nampak. Nampak tak apa yang saya nak buat ni? Takut gambar ni dia Nampak. bertindih-tindih kan? Okey. So dia adalah 20 darjah. Nampak tak apa yang saya buat sekarang? Ialah setelah menyusun semula daya-daya ni kepada teknik Lego. Maksudnya saya kena pastikan arah direction anak panah daya ni adalah mengikut konsep Lego, prinsip Lego, teknik Lego lah kita panggil. Kita gelar ni formula saja, tak ada dalam buku jangan cari. Okey, iaitu kita kena pastikan anak panah Lego ni dia mesti dalam keadaan macam ni. Baru kita anggap Lego tu boleh bercantum. Jadi anak panah pun dia kena macam tu. Anak panah daya ni dia kena macam ni. Jadi di manakah paduan daya? Jadi paduan daya dia adalah bermula daripada hujung ni ke hujung ni. So ini adalah paduan daya. Nampak tak? Nampak. Ini kita panggil kaedah segitiga. Boleh nampak? Okey. Macam mana pula kaedah segi empat? Sebab kita nak tunjuk je. Okey, yang lain-lain tu nanti pelajar boleh try cari soalan yang berkenaan dan gunakan kaedah ni untuk dapatkan jawapan. Okey, insya-Allah dapat Okey, macam mana pula kaedah segi empat dengan menggunakan contoh soalan yang sama? Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena so kalau kaedah segi empat ni kita tak perlu buat banyak pengubahsuaian kepada soalan asal. So kat sini kita buat 3 cm. Lepas tu kat sini kita buat 8 cm. Okey, apa yang kita kena buat sekarang ialah kita membina segi garis yang selari. Nampak tak? Yang ni selari dengan yang ni. Nampak? Nampak? Nampak. Okey, yang ni kita buat selari dengan yang ni. Okey, boleh? Parallelogram. Parallelogram. Very good. Betul. Okey, nama lain dia parallelogram. Yang kat sini kita panggil triangle method. Yang ni parallelogram. Okey, so mana dia punya daya paduan? So daya paduan dia adalah daripada sini ke sini. Okey, itu untuk daya paduan. Kena ulang kajilah sikit daya paduan. Okey, boleh? Boleh. Okey. Boleh. Kita bagi peluang kalau ada nak tanya pasal daya paduan. Nak tanya sir. Okey, boleh. Dia sudut segitiga tu yang bertentangan dengan Sila. F arc ke? 90 ke jadi? Okey. Tak 90. semestinya. Tak semestinya. Bukan 90. So, just kita follow je dia punya sudut yang kita buat. Kat sini 30 kan? So kita buat je 30. So bila kita tarik ni dah tak penting dah berapa ni, kita kena ukur balik lah berapa sudut ni. Sudut ni bukan semestinya 90. Bukan situ sir. Atas. Atas ni. Yang bertentangan dengan tu. Atas. Oh yang ni. Okey, faham. Yang ni. Tak semestinya, bukan. Sebab sini 20. Sini 20. So kalau kita belah kat sini lagi, sini akan jadi sekian-sekian, ni akan jadi sekian-sekian. Tak. Tak. Kebetulan bentuk dia tu macam ni kan? Macam ni. Dia tak semestinya 90 ni. Okey sir. Faham tak? Sebab kita ukur dia, kita ukur ikut soalan. So sudut ni akan muncul dengan sendirinya.
tak semestinya 90. Okay, very good. Okay, very good question. Boleh? Boleh? Faham Faham. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita nak pergi dekat leraian daya. Yang ni menarik. Okay. Yang ni kena tengok betul-betul. Yang ni ulang kaji saja. Okay, yang ni kaedah baru. Okay, so kita panggil dia leraian daya. Okay. Leraian daya. Panjang sikit lah. Hari ni kita nak fokus kat sini je. Okay, resolution of forces. Doa banyak-banyak, ada soalan daya. So kita dah ulang kaji dan kita dah faham. So harap-harap kita boleh jawab dengan baik. Okay, leraian daya. Okay, leraian daya dia fundamental dia apa dia? Okay, dia adalah keterbalikan kepada paduan daya. Dia keterbalikan. Maksudnya ada satu daya tunggal. Okay. Contoh kita ada satu daya tunggal. Okay, sebagi situasi lah senang. Okay. Ni contoh yang paling common. Ada juga sekali lagi. Ada objek. Bukan kotak, ada objek. Okay. Objek ni sekarang sedang ditindakkan. Okay, ditindakkan dengan satu daya. Okay, so ada satu daya sedang bertindak ke atas objek ini. So let's say kita kata F equals to 20 Newton. Okay, so nampak tak? Daya ni sedang bertindak pada objek ni tetapi bukan pada arah yang menyebabkan objek ni bergerak. Okay, so secara logiknya objek ni akan bergerak macam ni. Betul tak arah objek bergerak? Setuju? Setuju. Arah objek bergerak. Okey, kalau kita tak belajar fizik, kita tak fikir benda ni. Sebab bila kita tarik satu objek ni dengan daya 20 Newton, semua orang dalam dunia ni tahu bahawa objek ni tetap akan bergerak. Tetapi bila kita belajar fizik, sebenarnya siapakah ataupun daya yang manakah sebenarnya menyebabkan objek ni bergerak? Sebab konsep fizik, objek akan bergerak pada arah tindakan daya. Objek yang bergerak ialah pada arah tindakan daya. Tapi nampak tak? Daya objek ni tak ikut F20. Objek ni tidak bergerak mengikut F ni. Jadi maka sebenarnya apa yang menyebabkan objek ni bergerak? Okey, kalau kita perhati betul-betul, saya nak buat warna apa pula dah Okay, warna biru harap nampak Okey, sebenarnya daya F ni, ni kita panggil leraian daya. Sebenarnya daya F ni kita boleh terlerai ataupun tanpa kita sedar, kalau kita tak belajar fizik, sebenarnya F ni telah pun terlerai kepada Fx dan Fy. Nampak? So daya F terlerai kepada Fx dan Fy. Boleh? Nampak tak setakat ni? Nampak kan? Nampak. Okey, let's say kata daya ni sedang bertindak pada satu sudut, katakanlah 30 darjah daripada paksi lantai. So saya bagi dia 30 darjah kat situ. So sebenarnya kenapa objek ni bergerak pada arah lantai? Sebab sebenarnya kerana ada Fx yang sedang bertindak ke atas dia. Walaupun kita kenakan F20, tapi yang menyebabkan objek bergerak adalah Fx. So kalau kita nak tentukan berapakah pecutan objek ni, so kita kena guna persamaan walaupun sama dengan F sama dengan MA, tapi F kat sini sebenarnya adalah Fx sama dengan MA. Nampak tak kelas? Nampak tak? Nampak.
Sebab fx yang punca kepada objek ni bergerak pada arah lantai. Jadi fx yang menyebabkan dia bergerak, bukan f. Jadi persoalan dia bagaimana kita nak tahu berapa nilai fx? Kepit singkir. Ini yang kita panggil leraian daya. Walaupun daya yang bertindak adalah F sama dengan 20, tetapi daya 20 Newton ni terlerai, dileraikan, boleh dileraikan ataupun terlerai kepada Fx dan Fy. Kenapa dia terlerai? Okey, kembali balik, sebenarnya keadaan ini adalah keterbalikan kepada daya paduan. Okey, kalau kita tengok, seolah-olah kita ada dua daya Fx dan mengikut konsep Lego ataupun kaedah segitiga, so kita ada Fy. Nampak tak? Fx dan Fy. So apa sebenarnya yang berlaku ialah sebenarnya ini adalah daya paduan. F sama dengan 20 Newton. Nampak tak kelas? Nampak. Nampak tak? So sebenarnya ini situasi dia. So konsep daya paduan dan leraian daya ni dia mesti datang sekali. Kita kena faham dia macam tu. Okay, so kenapa daya F20 boleh terlerai kepada Fx dan Fy? Sebab seolah-olah sebenarnya Fx dan Fy telah berpadu, telah mengalami paduan daya untuk menghasilkan F20. F20 Newton. Dari sini yang ni betul. 90 darjah. Dalam gambar rajah ni dia betul 90 darjah. Sebab kita tengok dia memang berada dalam 90 darjah. Okey. Daripada keadaan ini, kalau kita jelaskan semula, so kita boleh tahu berapa nilai Fx dan berapa nilai Fy menggunakan kaedah trigonometri. Betul. Trigonometri. Kita boleh selesaikan dia menggunakan kaedah trigonometri. Okey, so kalau apa yang kita nampak sekarang, kalau kita ada satu situasi yang memerlukan kita melakukan leraian daya, memang kita tak ada cara lain kecuali kita kena gunakan kaedah trigono. Jadi sebenarnya masalah pelajar tu bermula di sini. Sebab gambar rajah daya perlu ditukar kepada gambar rajah trigono yang tepat. Macam mana nak dapat jawapan yang tepat? Gambar trigono ni mesti benar. Benar ni maksudnya gambar rajah tu mesti betul lah. Kebanyakan pelajar dia buat gambar segitiga, tapi segitiga yang dia nak cuba keluarkan daripada situasi daya adalah tidak benar, tak betul maksudnya. Mesti kita dapatkan trigonometri yang benar, baru kita boleh selesaikan leraian daya dengan betul. Okey, so nanti formula kepit singkisa ni adalah untuk kita panggil excuse kaedah ni. Kita tak nak guna kaedah trigono. Jadi bila segitiga kita tak perlu lukis, jadi kita kurangkan chances untuk salah. Ramai pelajar dia boleh buat sin cos, tapi malangnya rajah segitiga trigono dia salah. Jadi sin cos dia automatically tak akan menghasilkan jawapan yang betul. Faham tak maksud saya? Faham. Jadi sekarang kita nak shortcut. Tu kita panggil ku lekat pula tengok tu. Kita nak shortcut bahawa kita akan cuba excuse, okey, ataupun kita nak shortcut kita nak ni dengan menggunakan kepit singkir. Kepit singkir ni akan digunakan untuk mengelakkan kesilapan pelajar melukis segitiga yang tak benar. Okey, tapi kita kena faham konsep dia, mesti asas fundamental kepada leraian daya ni memang trigono. Memang segitiga trigono. Okey, tak apa. So, okey, daripada sini apa nilai Fx?
So fx kita boleh dapatkan daripada trigonal. So kita panggil apa? Fx adalah sebelahan adjacent over hypotenuse. Okay. So kita kata kita ada cos cos 30 adalah fx over f. Jadi automatically kita akan dapat tahu bahawa fx adalah f times cos 30. Cos 30. Very good. So kita dapat fx is cos 30. Beres. So sama juga kita akan dapat sin 30 adalah fy over f. So oleh itu kita akan dapati bahawa fy adalah f sin 30. Betul ke tak? Betul. Okay, very good. Okay, ni fundamental. Tapi macam mana kita boleh dapat semua ni dengan betul kalau segitiga kita yang kita terjemahkan daripada soalan ni adalah segitiga yang benar. So kita akan dapat jawapan yang benar, tak ada masalah. Okay, macam mana pula kita nak gunakan kaedah kepit singkir? Tak pandai. Okay, mari. Dengar macam mana sebuat. So kepit singkir kita tak perlu dah tengok. Kita tak perlu tengok segitiga. Kita hanya perlu tengok daya pada soalan. Mari bagi perhatian. Sebab dia perlukan sedikit orang panggil animasi. Tapi sepunya tayangan ni tak ada animasi. Jadi kena bagi perhatian. Okay, bagi perhatian sekarang kita nak mendedahkan apakah yang dimaksudkan dengan teknik kepit singkir. Lepas tu baru kita akan cuba gunakan kepit singkir dalam soalan. Afterwards. Okay. Now nak faham dulu. Okay, mari tengok soalan ni. Okay, kat sini kita dah ada jawapan. Dengan menggunakan konsep fundamental dia, basic dia adalah trigonometry, triangle dan kita dapat jawapan. Okay, now kita nak guna kepit singkir tanpa membuat segitiga. Okay, bagi perhatian. Okay, now gunakan ini F. Okay. Sebab F ni sekarang kita perlu leraikan dia kepada Fx dan Fy, of course. So, cuba pelajar perhati. Cuba semua anak murid perhati. Okay, sekarang ni F sebenar. F induk yang kita nak leraikan dia. So, kalau bawa F ni ke sini. Sebab nak leraikan dia kepada Fx. So, F kita kena bawa turun pergi dekat Fx. Sebab dia nak dileraikan pada paksi fx. Kita nak resolve dia into the x exists. So kita akan ada fx. So actually apa yang berlaku kepada theta ni bila kita bawa turun f ni ke fx. Nampak tak dia macam kena kepit kat situ? Compress. Perasan tak? Dia kena compress, dia kena kepit. Nampak tak? Nampak. So waktu ni lah kita katakan bahawa fx kejap sebab kita nak buang gangguan-gangguan tu. Okey, supaya lebih clear. So kita nak tulis kat sini fx. So pelajar perhatikan macam mana kalau kita bawa f ni ke fx, kita dapati theta kita akan dikepit. Maksudnya fx adalah apabila f kepit 30. Nampak tak? F kepit 30. Nampak ke tak? Nampak. Oh, kira dia sama je lah macam tu. Nampak? Sama tak? Ya. Sama tak? Tapi pelajar tak payah dah buat segitiga. Setakut kalau awak buat segitiga awak salah. Theta duduk ngarut-ngarut. Segitiga jadi terbalik kueh. Faham ke tak? Oh, okey, faham. Jadi kenapa kita nak guna kepit singkir? Sebab kita tak payah buat segitiga. Kepit tu cos, singkir tu sin. Kepit tu. Very good. Dah nampak dah tu. Oh, okey. Kalau dia kena kepit, dia kena cos lah. Kalau dia singkir, okey, tengok sekarang Okey, sekarang tengok. Kes ke FY pula. Okey, sekarang FY ni, sorry. Okey, sekarang FY, kita nak F ni
kita leraikan dia kepada Fy pula. So bayangkan sekarang sebawa F ni pergi dekat Fy. F ni pergi dekat Fy. So apa berlaku bila F pergi dekat Fy? Seolah-olah dia tak cara ke theta ni. Dia tak cara pun ke theta. Faham ke tak? Faham. So bila dia tak cara tu kita gelar dia, kita panggil dia, kita anggap dia F telah pun singkir theta daripada hidup dia. Nampak? Sama tak dengan jawapan trigonometri kita? Sama tak? Sama. Sama tak? Untuk Sama-sama. kes ni. Untuk kes ni. So okay, siapa nak tanya setakat ni? Sepatutnya dah boleh nampak lah apa kepit, apa singkir. Siapa tak faham singkir? Beres dah. Cikgu Orang balik singkir. Cikgu, warna orange tu tak nampak sangat. warna oren tak nampak sebab okey. Nak tukar warna apa Warna hijau. Warna oren ni sikit je. Warna oren ni tak apa. Yang penting ni nampak tak yang ni? Cikgu tolong explain balik singkir boleh? Okey. Kalau kita ada okey boleh. Kalau kita ada anak panah ni, anak panah F sebenar ni, so kalau kita bawa dia ke sini, kalau kita bawa dia ke Fy, okey, sebab kita nak leraikan dia dekat Fy kan. So kita nak leraikan dia dekat Fy. So perasan tak bila kita bawa F besar ni ke Fy, so seolah-olah dia tak ada buat apa-apa dekat theta ni. Theta 30 ni dia tak berlaku apa-apalah, tak dikepit. So bila dia tidak dikepit, kita anggap dia telah menyingkirkan theta ni dari hidup dia. Maksudnya kita anggap dia singkir lah, sin. Faham tak? Sebab ni nama formula. Nama formula ni kita mereka-reka lah. Faham ke tak? Faham. Sebab tu nama formula. Jadi kalau dia pergi kat atas tu kira sin lah. Kalau pergi bawah tu dia cos gitu. Betul. Sebab dia kena kepit. Cos ni sebab theta ni memang kena kepit. Sebab awak duduk sini, awak nak leraikan dia kat sini. So bayangkan F ni boleh bergerak, turun pergi Fx. So apa berlaku pada theta ni? Theta ni akan dikepit lah kan? So kita panggil cos. Tapi kalau F ni, awak bayangkan F ni boleh gerak sampai dekat Fy. So theta akan kata, so aku macam mana? Sebab kau telah disingkirkan daripada hidup ni. Daripada hidup F ni. Sebab F nak pergi kat Fy. So dia buat tak tahu je dekat theta ni. So kita gelar dia, kita panggil dia, kita mereka-reka cerita tu bahawa F telah singkir 30. Faham tak? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey, lepas ni kita akan buat soalan, nanti lebih nampak sebab sekarang ni kita baru ada satu situasi sahaja. Kita ada satu situasi sahaja. Nanti ada keadaan yang macam-macam. Okey, situasi yang macam-macam. Kalau kita nak buat segitiga lagi pening sebab situasi pun dah macam-macam. So, tak ada cara lain saya rasa untuk dapatkan jawapan yang cepat, tepat dan padat dengan gunakan kepit singkir. Jadi untuk pertama sekali ni kita kena faham kenapa nama dia kepit, kenapa nama dia singkir. Itu yang penting sekali sekarang ni. Kalau tak faham boleh tanya. Baik. Boleh? Okey, alhamdulillah. Kalau macam tu kita nak pergi tengok soalan. Dalam soalan ni saya akan explain further lah. Okey? Boleh setakat ni Okey, sebelum tu sedikit rumusan. Kalau sebab warna merah tak nampak, saya pilih warna hitam lah. Okey, nampak tak kat sini 30. So sepatutnya sudut kat sini berapa? 60. Very good. 60. Okey. Sekarang semua pelajar, saya nak minta awak buktikan kaedah kepit singkir ni boleh digunakan valid. Okey, cuba awak tengok. Kalau F ni pergi dekat Fy, selain daripada dia singkirkan 30, dia akan kepit 60. Setuju tak?
Setuju. Okey, so selain daripada kita tulis jawapan singkir 30, sebenarnya kita boleh gunakan kepit 60. Kenapa ada dua jawapan? Tapi kalau selain daripada kalau F kepit 30, sebenarnya kita tengok bahawa F sebenarnya telah singkir 60. Faham? Nampak sekarang? Faham. So, kalau kita faham macam ni, bermaksud theta dalam soalan tidak akan menyebabkan kita keliru ataupun tersungkur. Sebab kita dah ada formula kepit singkir. Tak kisah soalan tu bagi sudut yang mana. Sebab tu saya kata dia akan menyelamatkan kita daripada melakukan gambar rajah segitiga yang tidak benar. Sebab soalan ni kita tak tahu 30 dan 60 ni duduk kat mana. Bila kita transfer, kemungkinan kita akan tulis 30 kat sini. Mungkin kita tulis 30 kat sini. So ada kemungkinan untuk salah. Faham tak maksud saya? Faham. Tapi kalau kita gunakan gambar rajah asal tanpa perlu menukar-nukar, so kebarangkalian untuk salah tu kita kecilkan. Malahan kita tak perlu fikir dah sudut mana kita nak guna. So kita just tengok. Kalau F ni kepit 60, so memang dia kepit 60. Kalau dia kepit 30, dia kepit 30. Kalau dia singkir 30, dia singkir 30 lah. Kalau dia singkir 60, dia singkir 60. Okey, mesti ada pertanyaan dalam diri. Kenapa ada dua jawapan? Sebab, mari semua tekan kalkulator. Benar tak cos 60 ni, dia sama dengan sin 30? Semua semak. Semua semak. Setengah, 0.5. Betul. Cos 60 adalah 0.5. Sin 30 pun is 0.5. So, membuktikan tak kisah kita pakai kepit ke, kita pakai singkir ke, yang penting kita kepit siapa yang tersingkir. Faham tak? Itu dia punya ayat formula dia lah. Membadai dengan satu sudut sahaja. Betul. Faham Ustaz? Okey, boleh Alhamdulillah. Boleh. Okey, kalau macam tu kita boleh move kepada soalan. Okey, jom kita tengok soalan. Okey, kat sini ada 3 rajah. So, kat sini kita tak perlu gunakan paduan daya. Sebaliknya, ada satu lagi konsep. Okey, iaitu kat sini kita panggil apa dia? Konsep daya dalam keseimbangan. Okey. Force in equilibrium state. Okey. So, apa kesan daya-daya dalam keseimbangan? Okey, daya-daya in equilibrium state. Okey, kalau daya-daya ni wujud ataupun berada dalam keadaan keseimbangan, so kita kena gunakan konsep apa dia untuk nak menyusun balik. Kita nak susun balik. Okey, susun daya. Okey, bila kita susun daya-daya ni, so kita kena apa dia? Lego. Very good. Kita akan susun dia gunakan prinsip Lego. So itu yang penting. Lego tadi akan datang lagi. Okey, nampak? Kenapa konsep Lego? Sebab sekarang kita kena susun semula. Okey. Dan bila kita susun Lego, kita kena pastikan poligon yang terhasil. Sebab kat sini ada 3, so segi 3. Kalau 4, segi 4. Poligon yang terhasil adalah bercantum. Okay, kalau kita gunakan skala, dia mesti bercantum. Dan aliran arah daya adalah dalam satu arah. Okey, apa dia? Maksud dia. Okey, tengok sini. So, kalau sesusun balik ni, daya F1, Kalau sesusun balik daya F1, F2 dan F3 ni. So, mari tengok jawapan
So start dengan F1. Sebenarnya kita boleh start dengan apa-apa tapi nampak F1 kita susun. So sekarang macam mana kita nak ambil F2? Kena guna konsep Lego. So F2 ni mesti nampak tak kelas? Nampak. F2 kat situ. So kita ambil F3. So kita cantum F3 tu macam tu. Nampak? So setiap sambungan daya ni telah menggunakan prinsip Lego dan kita dapati nampak dia akan pusing anak panah ni mengikut satu aliran. Nampak? Dia tak boleh bertembung Ustaz. Nampak. Dia tak boleh bertembung. Okey. Gambar ni akan jadi salah kalau kita buat macam ni. Macam ni nampak? Macam ni. Dia bertembung. Contoh macam ni. Macam ni. Lepas tu yang ketiga ni macam ni. Okey, ni so ni F1, ni F3. So ni salah. Kenapa? Sebab dia bertembung. So dia tak mengikut prinsip Lego dah. Nampak? Nampak Ustaz? Nampak. Tu maksud dia. Ataupun awak buat macam ni. Ni F2. Sorry, ni F1. So ni F2. So ni pun salah. Nampak? Dia bertembung. So ni salah. Kalau yang macam ni awak nampak. Ni anak panah dia kat sini. So dia anak panah dia kat sini. Ni anak panah dia kat sini. So dia akan menghasilkan satu aliran. Nampak? Anak panah ni tak bertembung. Dan dia menghasilkan satu aliran dalam satu arah. Nampak tak? Yes, nampak Ustaz. Nampak Ustaz. So kalau macam tu kita tengok. Walaupun gambar rajah saya tak betul. Tapi gambar rajah ni betul. Sorry, bukan tak betul. Tak sama macam jawapan. Tapi gambar rajah ni adalah alternatif kepada satu lagi susunan. Boleh. Kat sini, kenapa A salah? Sebab A ada tak ikut ni. Tembung. Hero salah. Okay, sekejap. Hello. Boleh. Sikit lagi. Okey. Boleh. Okey. Okay, sorry Okay, so sorry ada orang call. Okay, so nampak tak dia bertembung kat sini? So ataupun dia bermula dengan arah yang sama kat sini. So A ni salah. Boleh? Ya, boleh Ustaz. Boleh. Yang C ni betul tak? Okay, F1, F2, salah kok. F3. Kenapa salah? F3 arah. Dua kita berlawanan arah. Macam mana? F3 tak sama macam soalan. Nampak tak? F2 pun. F2 pun. So dia reka kat situ pun salah. Okay, good. Okay, so macam mana pula dengan jawapan yang C? Sorry. C salah. Okay, C salah juga. Okay, C salah sebab apa? Sebab dia tukar arah anak panah. Okay, kejap okay, betul. Okay, so kita kena perhatilah. So kat sini salah dia dekat F2, F3, F1. B betul je. B betul. Iyalah. B betul. Okay, so D salah sebab dia dah tukar arah bagi dia bertembung. Betul. Lagi satu dia Bertembung. Okey, betul Okey, so jawapan dia kita kena ada prinsip walaupun gambar mungkin yang kita buat tak sama macam jawapan sebab so dia ada dua alternatif lah jawapan. Okey, satu macam saya tadi. F1, F2 dan F3. Nampak? Atau macam dalam jawapan F1. Okey. Tadi. Betul. F2. Tadi F3. Sama tak kalau awak tengok?
Sama lah. Sama je. Okay, dia tak kisah. Tapi sebenarnya yang ni lagi lawa lah sebab dia ikut turutan kan. F1, F2, F3. Tapi kat sini tak kisah sebab walaupun tak ikut turutan, tapi daripada segi konsep daya ni dia masih lagi sama. Nilai-nilai daya yang bertindak adalah sama, so dia dalam paduan. Boleh? Boleh sir. Boleh. Now kita nak tengok, kat sini kita nak pakai konsep leraian daya. Sikit lagi Okay, kita habis sampai sinilah Boleh? Boleh. Okay, kalau kat sini dia minta lagi gambar leraian daya, gambar paduan daya sebab dalam keseimbangan, tetapi kita ubah sikit soalan ni. Boleh tak kita tahu berapa tegangan tali ni kalau diberi berat berbola besi ni adalah 20 Newton. Macam tu je dia. Boleh tak kita tahu berapa nilai T1 dan T2? Boleh. Okay. Now kita kena, memang boleh. So kita kena gunakan konsep leraian daya. Okay, ni yang kita nak gunakan kepit singkir kita ni. Kalau tidak, awak kena buat segitiga tau. Awak kena buat segitiga. Bayangkan, gambar macam ni nak buat segitiga. Mampu tak rasa-rasa? Mampu tak nak buat segitiga? Kalau soalan ni, dia bagi nilai dan dia suruh awak kira T1 dan T2. Boleh kira tak rasa? Berani tak? Berani. Okay, so apa kita kena buat? Kita kena buat paksi lah. Ni paksi X. Ini adalah, tak tegak Okay, ni paksi Y. Okay, nampak tak? Saya dah buat paksi. Nampak. Okay, very good. Okay, macam mana kita nak gunakan leraian daya kepit singkir kita? Tanpa buat segitiga, tengok Kalau ikut sepatutnya, kita kena buat segitiga. Tu fundamental dia. Tapi macam mana kita nak dapatkan? Okay, sebab soalan ni kata ketiga-tiga daya ni, iaitu daya tali 1, daya tegangan tali 2 dan berat bola besi berada dalam keseimbangan. Jadi sebenarnya menunjukkan semua daya-daya paduan pada paksi adalah seimbang. Paduan daya ni adalah seimbang. Okay, apa maksud seimbang? Maksud seimbang adalah jumlah daya ke bawah sama dengan daya ke atas, daya ke kanan sama dengan daya ke kiri. Bermaksud tali ni ataupun bola ni berada dalam keseimbangan. Duduk di situ. Tak pergi mana-mana dah tali ni. Titik ni. Bola ni duduk diam-diam. Sebab dia berada dalam keseimbangan. Tapi syarat dia apa dia? Okay, so kita ada T2. So kat sini kita ada apa dia? Leraian daya T2 kat sini dia jadi apa? T2 X. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Dan kita akan dapat T2 Y. Sebab dia dileraikan. Okey? Manakala T1 pula boleh dileraikan kepada T1 Y dan juga T1 X. Nampak? Nampak. Okey, so mula-mula sekali kita kena dapatkan leraian daya yang terlibat. Tapi W terlerai tak? Tak. Sebab dia memang dah ada dekat paksi Y. Tapi pada bahagian bawah. Nampak tak? Nampak. Okey. Jika gambar rajah ni, dia kata objek berada dalam keseimbangan. Okey, tengok Objek dalam keseimbangan. Okey, objek dalam keseimbangan. So apa kita kena buat ialah
So kita kena buat, pertama kita kena anggap okey, T2X adalah sama dengan T1X. Nampak tak kelas? Nampak. Pada paksi X, kita kena anggap jumlah daya pada T1X adalah sama dengan T2X. Barulah tak ada siapa-siapa yang menang. So daya berada dalam keseimbangan pada paksi X. Okey, pada paksi Y kita akan ada berapa? Sebelah atas kita ada apa? T1Y campur T2Y. T2Y, betul, very good. Sama dengan W. Very good. Nampak tak? Nampak. Sebab objek dalam keseimbangan. Okey. So baru kita nak gunakan. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai T2X? Okey, isu dia nampak tak? Sudut ni berada kat sini. So secara matematik, berapa sudut kat sini? 60. Okey, sama ada 60 sama ada pelajar dapatkan sudut kat sini 60 atau pelajar dapatkan sudut kat sini sebagai 30. Kita panggil sudut selang-seli yang dia panggil ni. Sudut Z. Sudut Z. Whatever kan. Formula cikgu matematik awak lah. Dia panggil sudut Z. Kalau zaman sekolah dulu dia panggil sudut selang-seli. Tak tahulah. Selang-seli. Ada cikgu guna selang-seli ke tak? Kalau macam dulu ingat lagi? Okey, ada kan. Okey, so tak kisah. Okey, nampak. Sekarang kita ada dua pilihan. Sama juga macam ni. Kalau sini 60, sudut sini pula 60 sebab selang-seli. Manakala sudut sini 30. Now bila dah ada sudut, kita pilihlah nak pakai sudut mana. Okey, let's say lah pelajar lebih prefer nak guna sudut apa dia? Sudut selang-seli ataupun sudut zigzag tadi. Saya rasa ramai orang mungkin lebih selesa pakai sudut zigzag. Setuju? Setuju. Atau ada pelajar nak guna sudut segitiga ni kan? Tak kisahlah. Kita ambil lah konon-konon sudut selang-seli ni. Okey, sudut zigzag ni. So kita ada macam tu. Okey, now mari kita gunakan kepit singkir kita. Jadi T2 ni sebab bila dia nak leraikan diri kepada T2X, so berapa nilai T2X ni sebenarnya? T2X adalah T2 apa dia? Singkir ke kepit? Kepit. Kepit siapa? Kepit siapa? Kepit ni 30. 30. Singkir 30. Kalau kepit dia kena kepit 60. Kalau dia singkir berapa? 30. Singkir 30. Okey, betul. So kita boleh pakai kepit 60. Ataupun ada pelajar nak gunakan singkir 30, betul? Boleh? Boleh. Nampak tak kat situ? Okey, so T1X pula apa dia? T1 Singkir 60. Singkir 60. Betul. T1 singkir 60 atau tadi kita boleh juga sebut dia cos 30 kan? Yes. Dia kepit 30. Okey, so kebetulan nilai T1 dan T2 ni tak ada lagi. Kita tak tahu lagi berapa. Betul ke tak? Betul. Okey, yang kita nak cari. Jadi kalau kita tengok tadi nilai trigonal kita berapa? Nilai cos 60 berapa? Jadi kita buat simplify lagi. Berapa? 0.5. Okey, so kita ada T2 adalah darab 0.5. Betul tak? Betul. T1 sin 60 adalah 0.86. Betul? Betul. Okay, so sebab dia ada dua nilai, maka kita tinggalkan salah satu nilai. So nak jadikan perkara rumus. So awak nak ambil apa dia? Okey, kita tinggalkan T2. Boleh? T2. Kita tinggalkan Boleh. sama dengan T1
0.866 bahagi 0.5. Okey, so kita selesaikan T1Y pula. T1Y berapa? Bila T1Y nak pergi sini? Cos 60. Okey, betul. T2 kepit 60. T1 dulu, T1. T1 kepit 60. Very good. T1 kepit 60. Okey, campur T2 kepit 30. T2 kepit 30. Very good. T2 kepit 30. So sama dengan 20 Newton. 20 Newton. So kita masukkan nilai-nilai. Okay, so kita ada T1 darab cos 60 setengah. Betul? Campur T2 darab 0.866. Betul? Betul. Betul, sir. Dengan 20 Newton. Okay, so nampak tak? Kat sini kita ada dah T2. So kita boleh tak gantikan T2 ni dalam sini? Boleh. So kita ada T1. Yang penting tadi, okay, ni dah penyelesaian matematik dah lah. Penyelesaian matematik dah. 0.86 darab setengah, bahagi setengah dapat apa? Tak apalah, kita gunakan ni lah 0.866 bahagi 0.5 darab lagi dengan 0.866 sama dengan 20 Newton. Betul ke tak? Betul. So kita dah boleh dapatkan T1 dah lah. Betul? Ya. Betul. Betul. Kita selesaikan, kita dapat T1. Dapat T1 masuk balik dalam ni, dapatlah T2. So itu contohlah macam mana kita nak selesaikan satu keadaan yang melibatkan leraian daya menggunakan formula kepit singkir. Yang ni tadi kita dah bincang dah, segitiga dengan keseimbangan. Okey. So, kalau macam ni, nampak soalan macam ni. So, apa dia dengan cepatnya? Apakah daya paduan selari permukaan? So, kita kena dapatkan. Mula-mula, walaupun dia tanya daya paduan, resultant force, so kita kena dapatkan Fx kat sini. Betul tak? Betul. So, Fx dengan cepatnya apa dia? F kepit theta. Betul. F kepit theta. Nampak? Nampak. Tapi sebab dia daya paduan, maka so daya paduan dia sama ada F cos theta tolak F atau FF tolak F cos theta. Jadi kita kena cari mana jawapan yang ada. D. So semuanya letak D. So jawapan dia D. Ni pun betul, ni pun betul. Tapi sebab dia pilih ni kan. Okey, boleh? Boleh, sir. Boleh. So kita nampaklah macam mana nak dapatkan dia. Okey. So macam mana Cikgu Rahman, Cikgu Meh? Ya. Alhamdulillah. Okey, so yang ni kita simpan lagi. Untuk 3.0 pula. Kita simpan 3.0. InsyaAllah sebab kita tak boleh banyak-banyak nanti tak ingat formula tu. Ya, betul. Okey. So dari cikgu, dari sir, terima kasih banyak. Okey, sekembalikan semula kepada moderator kita, Cikgu Rahman. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Arigato, Terima kasih, sir. Assalamualaikum. Thank you, sir.
Okey, Terima kasih semua anak-anak. Jumpa lagi. Ya. Sekejap tunggu. Oh. Thank you, sir. Okey, sama. Okey, terima kasih semua. Hello, boleh minta link yang record? Okey, nanti Okey. kita akan share. Okey, share. Record belum update lagi. Nanti kita tengok sama-sama Terima kasih. Okey, Cikgu. Okey, terima kasih Ya. semua. Ada nak tanya ke? Cikgu nak tanya. Boleh. Kalau contohnya daya tu lebih daripada 2, resultant force dia nak cari macam mana? Kalau macam ada 2 je, kita boleh buat triangle. Kalau macam ada 4, buat macam mana? Kalau 4 macam tadi lah. Macam tadi kita kena susun dia ikut paksi. So kalau 4 kita tengok mesti penyelesaian peringkat SPM ni kita selesaikan dia ikut paksi. Kita selesaikan dekat paksi X, lepas tu kita selesaikan dekat paksi Y. Lepas tu tinggal paksi X dengan paksi Y tu kita selesaikan ikut kaedah segitiga ke macam mana sesuai. Faham tak? Kurang faham cikgu. Okey, sebab awak tanya pun umum macam tu kan? Macam mana nak sebut? Saya boleh nampak yang Krisda nak tanya tu. Lebih daripada 2 tu maksudnya macam soalan tadi lebih lah, bila kita leraikan dia kita dah jadi 4. Kita leraikan dia bukan lagi 4. Kita ada banyak tadi T1Y, T2Y, T1X, T2X tu semua kita nak combinekan dia, kita nak padukan dia, tapi paduan tu ialah pada paksi X dan paksi Y. Lepas tu kita selesaikan dia balik. Nampak tak Krisda? Hello Krisda. Tak nampak juga? Tahulah. Gini, senang kalau Krisda jumpa satu soalan, sebab kalau Krisda tanya umum, saya boleh mampu jawab umum sebab saya tak boleh nak gambarkan apa yang Krisda tanya. Kalau Krisda jumpa that soalan yang ada more than 2 forces, we are going kita nak combine dia, kita nak padukan dia. So nanti kita discuss dalam next class session. Boleh? Ya, 3.0 nanti. Okay, you just bring the question. Ya. Sir, at that time. Yes. Nak tanya lagi? Boleh. Kalau contohnya kita leraikan daya tu dan hasil leraian tu kita dah tolak lah dengan friction, dah tolak weight dan dia masih ada nilai. Contohnya nilai X lebih 2 Newton, nilai Y lebih 2 Newton. Jadi arahnya ke mana? That's why saya cakap tadi. Lepas tu kita kena buat paduan daya lah. Kalau dia dalam segitiga tadilah, kaedah segitiga lah paling baik sebab dua-dua daya dah berada pada paksi X dan paksi Y. So masih lagi kena kena paduan daya dia menggunakan kaedah segitiga. Nampak tak Krisda? Jadi arahnya tu kita kena padukan pula. Arah dia tu kita kena ikut yang arah paduan daya yang terhasil tu. Selalunya kalau kaedah segitiga macam tu, dia memang kena guna skala. Sebab sudut dia kalau 90 darjah tak payah skala dah sebab dia paksi X, paksi Y. So kita kena boleh selesaikan dia guna theorem Pythagoras theorem. You nampak tak? You see? You can see? Understand tak? Maksudnya mula-mula kita leraikan dulu. Lepas tu lerai tinggal X kan? Lepas tu kita lerai kita dapat Y. Betul tak? Exactly, betul. Betul. So tinggal X dengan Y. Now kita kena padukan dia guna kaedah segitiga lah. Sebab X dengan Y dah tinggal. Ingat tak tadi kaedah segitiga tadi tu? Ingat. Okay, bila kaedah segitiga, so kita settlekan dia pakai Pythagoras theorem sahaja.
Faham. Faham, nampak tak? You nampak? So semua benda, semua daya kita kena selesaikan dia dekat paksi X dan paksi Y walaupun dia ada leraian whatever macam tadi. Macam tadi nampak tak? Sebab soalan tadi kita tak perlu dah buat paduan daya sebab soalan tadi dalam keseimbangan. So paksi T1X and T2X actually dia dah zero. So paduan daya dia zero means T1X equal to T2X. Nampak tak Krisda? Nampak. Tapi let's say kata T1X is 5, T2X is 3. So kat situ masih lagi ada paduan daya. So 5 minus 3, so ada 2 Newton dekat X. Nampak? I can see your idea. Boleh? Jadi yang tadi saya tanya mula-mula kita kena lerai. Betul? Lepas tu kita tengok dekat X dia, lepas tu kita tengok dekat Y dia. Tiba-tiba X ada baki, Y ada baki. Is it like that? Lepas tu tinggal X dengan Y, so kita kena buat kaedah segitiga lah sekarang. Sebab X dengan Y perlu resultkan juga. Perlu dapatkan paduan daya. So kaedah yang paling baik ialah segitiga. Dan kita boleh selesaikan dia guna Theorem Pythagoras. Pythagoras je saja. Y squared plus X squared kan. Lepas tu square root. Cikgu. Saya. Resultant force tu dia memang arah dia dah kan? Tengok pada keadaan lah. So kalau Krisda tak faham, bagi satu formula, tak boleh nak buat kelas untuk you understand that topic. Punya orang panggil intention here is nak bagi the shortcut. Tapi kalau Krisda tak berapa faham lagi untuk paduan daya, so you have to understand it first. Kena faham dulu. Faham tak maksud saya, Krisda? Okay, sir. I can see your view tu. Saya boleh faham tapi I can't explain further sebab kita kena explain dia from the very beginning. Actually tadi saya try to orang panggil buat revision dulu asas dia and then baru jump to the formula. Sebab nak bagi gambaran. So you have to strengthen the basics of kita panggil resultant force tu. Konsep paduan daya tu, kaedah segitiga macam mana actually. So ini nanti Krisda akan nampak macam mana kita nak padukan yang baki X dengan Y tu guna kaedah segitiga. Okay? Boleh Krisda? Okay, thank you sir. Okay, very good. Okay, all the best. Okay, take care. Thank you semua. Terima kasih. Thank you sir. Okay, terima kasih semua. Nanti jumpa Assalamualaikum lagi. sir. Assalamualaikum. Thank you sir. Okay, sama. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Kembali. Salam. Thank you sir. Okay, sama. Host boleh take over, jangan make sure rakaman melebihi 1 jam tapi isi dia. Thank you. Sama, okay. Cikgu ni, terima kasih support. Okay, thank you sir. Okay, Syah. Ini. Take care. Ya ke? Syah ini take care. Amali okay tak tadi? Alhamdulillah. Okay, good. CGB. Tengok muka, nak tengok muka ke? Ada. Kita bagi chance cikgu carry rakam yang ada isi. Nanti dia rakam senyap je. Cikgu carry, jangan over rakam Okay. Kita ambil gambar dulu lah sekejap Kita banyak cikgu ambil gambar. Tu
Buka kamera. Macam mana cikgu ni? Orang ngaji pondok tu, ngaji pondok. Ngaji tu. Suka. Al-Fadil. Tutup share screen baru dia besar sikit. Ya. Okey, kejap. Saya tutup. Untuk gambar, sesi bergambar. Sorry. Alright. Okey, kejap kita tengok change layout sikit. Okey. Setakat yang ada lah, 29 orang. Beres, tak apa. Okey, siapa nak buat kamera, sila sudi-sudi buka kamera. Ada lagi yang dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, sekejap. Okey, terima kasih banyak-banyak. Thank you Syah, support. Jumpa lagi. Jumpa lagi semua. Terima kasih juga Amri atas ilmu. InsyaAllah. InsyaAllah. Tahu dah belakang tu. Tepik singgih terbaik. Okey, cikgu siapa Aman nak tanya apa? Aman Zikri. Angkat tangan buat apa? Okey, tak ada apa Okey, terima kasih semua. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Cikgu Abdul Rahman, saya end untuk semua ya. Okey. Okey, terima kasih. Next time. Until next time. Okay.